Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Meja Fikir. Bersama saya Aulia Rahman dan malam ini kita didatangi oleh para panel yang hebat belaka. Panel pertama kita Ustaz Muhammad Suhail bin Muhammad Sufian. Selamat datang. Panel kedua adalah Dr. Kamil Azmi bin Tahiran dan seterusnya panel yang ketiga Saudara Ahmad Ismat bin Muhammad Nasir. Kita sering mendengar isu ataupun perkataan tanggungjawab dan sering dikaitkan dengan hak. Seolah-olah sekarang kita berada dalam krisis tanggungjawab. Jadi persoalan saya tuan-tuan, apakah isu-isu ataupun permasalahan yang terbesar berkenaan tanggungjawab pada zaman sekarang? Okey. Sekarang ni kalau kita melihat dunia sekarang, kita sering digambarkan dengan hak asasi seorang manusia. Tetapi kalau kita nak bincang tentang tanggungjawab seorang manusia, susah. Kalau kita buka paper pun, lagi banyak paper tentang hak asasi berbanding paper tentang tanggungjawab. Sebagai contoh saya kata. Kenapa sekarang ni orang tak berkahwin? Ataupun kurang kadar perkahwinan dalam kalangan orang muda? Bukan kurang, mana menurun. 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 Kenapa? Tapi orang nak hak persetubuhan dan sebagainya tu. Sebab apa? Sebab apa saudara? Sebab tanggungjawab. Sebab datang bersama perkahwinan itu tanggungjawab. Ya, tanggungjawab dari seorang suami atau dari seorang isteri, seorang ayah dan sebagainya. Jadi tanggungjawab yang dipikul dalam perkahwinan menyebabkan orang rasa benda tu berat dan tak mampu nak dibuat. Akhirnya dia rasa, okey aku dapat hak ni tapi tak perlu kahwin pun. Jadilah sekarang sebagai seorang manusia. Ya, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan kan, untuk menyempurnakan diri dia tu, tapi bukan dalam kerangka perkahwinan. Sebab ada tanggungjawab di situ. Jadi itu permasalahan dia. Orang sekarang ni digambarkan pada hak tapi dinafikan ataupun dikecilkan skop tanggungjawab. Itu contoh keluarga lah kan? Contoh keluarga. Kalau contoh tentang pengurusan sumber alam sekitar pula, kita nampak sekarang ni kerosakan yang berlaku kepada alam, penggunaan sumber secara berleluasa, kurangnya kepelbagaian hidupan yang sepatutnya menghuni dunia ini adalah, saya percaya punca besar dia adalah apabila setiap orang cuba mengambil hak, memperjuangkan hak dia. Jadi kesan dia adalah ketamakan dia untuk menguasai sumber tu menyebabkan kita kehilangan banyak benda. Contoh kan? Adakah hak itu sama dengan tamak? Maksudnya mereka menjustifikasikan hak itu sebagai keperluan. Dia jadi pada saya macam ni. Seseorang yang membesarkan hak lebih daripada tanggungjawab menyebabkan dia bersifat tamak, mengambil hak yang bukan mereka punya. Contoh mengambil hak orang lain. Betul. Contoh kalau kita bincang pasal kepelbagaian biodiversiti, kajian menunjukkan jumlah ikan di dunia ni telah berkurangan sebanyak lebih kurang 50 hingga 60% daripada asal bilangan populasi dia. Jadi kalau kita tengok, kalaulah kurang lebih daripada separuh, menunjukkan orang terdahulu telah mengambil hak untuk generasi yang seterusnya. Jadi kenapa ia berlaku? Sebab masing-masing nak mendapatkan pulangan yang maksimum bagi diri masing-masing sebab mereka merasa itu hak mereka. Walhal mereka ada tanggungjawab yang perlu mereka sedar bahawa jika mereka menghabiskan sumber marin yang ada di laut, nescaya generasi akan datang akan kehilangan sumber yang bermanfaat. Contoh dalam konteks tersebut protein lah. Jadi saya rasa itulah benda yang kita kena fahamkan bila kita menguruskan sumber alam ni. Kena imbang di antara hak dan juga tanggungjawab. Tapi saya kurang faham sikit poin Ustaz Ismat tadi. Mana dia macam seolah-olah kata hak tu tak betul ke macam mana? Mungkin Ustaz Ismat boleh cerita sikit. Dia bukan hak tak betul. Disebabkan Islam ni adalah berdiri atas salah keseimbangan. Jadi bila kita lihat sekarang ni, kita biasa mendengar ada deklarasi hak asasi manusia, deklarasi hak wanita. Tapi adakah kita bincangkan tentang tanggungjawab seorang manusia? Dia bincang, maksud saya. Contohlah. Dibincang dengan skala yang sama besar dengan hak asasi. Sebab kita tengah bincang tentang isu yang berlaku hari ini. Jadi kalau kita lontar, kita sekarang sedaplah kita sembang sini, diorang tak ada kat sini. Kan? Kalau kita jemput seorang sini, seorang panel Yahudi sedap sikit lah. Kalau Yahudi itulah, kan contohlah. Takut orang kata antisemitik kita pula. Tapi kalau kita tengok, diorang juga menawarkan contoh tentang itu, tentang SDG. Sustainable
Sustainable Development Goal. Seolah itulah tanggungjawab dia. Malah tanggungjawab tu sampai ke tahap dia kata setiap negara jalan besar mana sampai ke tahap tu. Perkhidmatan besar. Jadi tanggungjawab tu ada. Ada. Kita tak boleh kata tak ada langsung. Tapi sebenarnya di mana isu dia? Rasa itu soalan dia tadi itu. Antara hak dan tanggungjawab. Kalau sebut Ustaz pasal SDG ni, SDG ni berlaku dibincangkan baru-baru ni, resolusi daripada UN dan sebagainya. Akibat daripada kita sebut tadi, akibat daripada budaya memperjuangkan hak ni menyebabkan kerakusan dan sebagainya. Dia dapat lihat tentang kalau kita patah balik ke belakang pasal revolusi industri. Bila kita mula berbincang tentang masalah dalam sekitar, dia berlaku apabila revolusi industri sekitar 1700 hingga 1850 begitu. Mesin wujud, pertanian berskala besar dan sebagainya. Akhirnya kita mula bercakap tentang kerosakan alam sekitar di hujung 1900-an. Barulah dibincangkan tanggungjawab. Dibincangkan tentang tanggungjawab. Dan sebenarnya bagi pendapat saya, SDG itu sendiri adalah satu inisiatif counter measure apa yang kesalahan ataupun kesilapan yang mereka buat sendiri sebelum ni. Usaha mitigasi terhadap kerosakan yang berlaku. Diorang dah buat kerosakan, kemudian diorang nak counter. Kita pula yang sepatutnya tidak ada masalah ini dipaksakan untuk ikut juga. Macam Renaissance yang berlaku di barat cuba diimport ke dalam dunia Islam. Kita sembang ni, kita bincang tentang apa yang mereka tawarkan keluar, apa maksud kita. Kita macam ni lah. Boleh jadi apa yang dia sebut pun SDG lah ke apa semua, sebenarnya dia hanyalah secebis daripada keseluruhan masalah yang berlaku. Contoh hak lah, kita kata hak dan tanggungjawab dan sebagainya. Kan? Boleh jadi dari awal lagi itu yang diminta kat semua, hak semua, tapi orang kat belakang tak kisah pun hak dan tanggungjawab. Boleh jadi. Contoh real kan. Contoh real yang berlaku, peperangan. Bila Amerika invade negara-negara Islam yang ada kat Timur Tengah, dia kata itu untuk memperjuang hak asasi manusia. Dia kata itu tanggungjawab dia juga sebagai polis antarabangsa. Tapi kita tahu in real, dia bukan dua-dua pun. Maknanya kita duk bincang hak dan tanggungjawab, sebenarnya dunia ni pun tidak dibina untuk hak dan tanggungjawab tu pun. Dia tak kisah pun benda ni. Macam mana? Saya agak tidak setuju. Okay. Sebenarnya bila kita ambil angle apa yang dilontarkan daripada retorik tentang penaklukan negara Islam, dia tak sama dengan apa yang dikejar sebenarnya. Apa yang dikejar? Dia nak menguasai sumber. Apa dorongan dia nak menguasai sumber? Dia rasa berhak untuk menentukan ukuran benda yang perlu buat dan benda yang tidak boleh dibuat. Dalam keadaan tu, dia rasa dia lebih bertamadun untuk menguruskan sumber di Iraq. Jadi saya nampak di situ. Satu sudut lagi saya nampak sebagai contoh lah. Bila Allah kata dalam Quran, qul a'udzu binnas malikin nas ila min syarril waswasil allazi yuwaswisu nas minal jinnati wan nas, syaitan-syaitan manusia. Bahasa kasarnya lah. Adakah syaitan-syaitan manusia ni mengurus atas hak dia? Atau sebenarnya dia tak ada hak pun? Dia tak berusaha buat hak, sebab kita kata nafsu. Nafsu dia bukan hak pun. Dan bukan atas tanggungjawab pun. Keinginan dia bukan hak tu, hanyalah justifikasi. Maksud saya kat sini adalah kalaulah mereka kata mereka berjuang hak pun, hakikat dia tak berjuang hak pun. Retorik lah. Ya, benar. Jadi adakah mereka memperjuangkan keinginan, maksudnya nafsu, bukan hak? Dekat sini kita kena clear tentang masalah ni. Ada pandangan yang ekstrim, kita akan kata selain daripada Islam semua ni kita tolak terus, jahiliah, tak ada kebaikan, kan, nafsu dan sebagainya, syaitan dan sebagainya. Kan, itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah macam mana kita nak memahami keadaan yang sekarang ni dalam kerangka tanggungjawab. Ada yang ekstrim ambil tanggungjawab macam nilai-nilai ketimuran. Dia nasabkan nilai itu kepada ketimuran, maka dia tekan ke anak dia, anak dia sebelum lahir lagi dia dah kata, kalau kita ada anak kita akan jadi doktor. Tu tanggungjawab dia tak ada keluarga. 7 keturunan kita keturunan doktor. Seolah itulah nilai ketimuran dia. Kena jaga nama baik keluarga apa semua. Hak anak tu nak pilih, nak kerja apa, dinafikan. Contoh, itu satu ekstrim. Ada ekstrim sana pula, anak lahir-lahir, dia kata, kalau kau boleh cakap, kalau pertama aku nak tanya, kau nak jadi gay, kau nak jadi lelaki, kau nak jadi perempuan. Walaupun anak tu lahir-lahir lelaki. Jadi dia bincang, apa umur paling rendah untuk anak tu menentukan dia bincang. Jadi, dia ada dua ekstrim. Dan dalam dua ekstrim juga, ada yang cuba rapatkan, tapi tidak tepat. Selagi mana dia tidak, tanggungjawab itu bukan berlandaskan kepada panduan ilahi. Daripada hak itu bukan panduan ilahi.
Jadi masalah sekarang tu dia berkisar dengan kat situ. Mungkin Kalau kita boleh tengok dari sudut yang besar peradaban kan, hak dan juga tanggungjawab ini dia sering bermain dalam isu etika. Betul. Etika dan juga moral. Apabila bom nuklear pertama dibina kan, persoalannya sekarang di manakah neraca peradaban tamadun barat ini hingga dia boleh menghasilkan satu senjata pemusnah besar-besaran. Dari mana justifikasi mereka? Ini hak kami, ini tanggungjawab kami untuk membina senjata itu. Apa neraca mereka? Pendapat saya, mereka merasakan mereka berhak untuk membuat tindakan preventif, pencegahan. Sebab trend di situ ketika tu Jepun dah mula menjajah beberapa negara Asia, dan kalau penguasaan Jepun ni tidak dihentikan, maka ketinggalan dalam mereka dalam penguasaan. Mana dia sama macam contoh Israel kata kami terpaksa buat nuklear. Betul. Sebab macam itulah masalah. Okay. Jadi mereka justify atas prinsip, atas dasar apa? Mereka justify atas dasar hak mereka untuk mempertahankan diri. Walaupun itu kita faham sebagai retorik ya. Tapi compare tu Amerika dia letak atas tanggungjawab dia. Itulah kita kena bezakan. Maksudnya, adakah tindakan, kalau kita fikir tentang tanggungjawab, akibat daripada pengeboman itu sendiri tak menggambarkan mereka bertanggungjawab. Betul lah. Jadi itu yang saya kata, kita tidak boleh mengambil setiap Jangan nilai surface lah. Di belakang sana ada perancangan lebih hebat. Jadi kita ada, mungkinlah kalau sembang ni kan, kita bincang ni, ada banyak masalah sebenarnya tengah hak tanggungjawab ni. Ada masalah dia hak tanggungjawab hanyalah sebagai apa istilahnya propaganda saja. Ada yang dia ambil hak dan tanggungjawab tapi tak betul. Kan? Jadi kesimpulan dia apa kalau kita bincang ni? Sekarang ni isunya adalah permasalahan tentang tanggungjawab ini, tamadun sekarang kita menyandarkan kepada apa? Maknanya kalau seorang tu nak dia ambil bertanggungjawab, macam mana dia nak kena ambil tanggungjawab? Bukan. Kalau seorang tu kita nampak dia ni ada masalah ni dari sudut tanggungjawab. Macam mana kita nak kata dia ada masalah? Kita ambil lebih besar dari konteks ketamadunan contohnya kan. Mungkin kalau para panel boleh beri pandangan yang ringkas. Permasalahan tentang tanggungjawab dan hak ini dia bermula dari apa? Adakah cara fikirnya yang salah ataupun dasar logiknya yang salah mungkin? Mungkin Ustaz nak highlight pasal saya selalu terfikir mungkin apa kaitan Barat bila dia menolak agama dan juga sama ada etis ataupun mereka menjuzukkan agama sebagai sekular. Mungkin kat situ ada pengaruh, tapi saya sendiri pun tak jelas bagaimana pengaruh tu telah membuat mereka memilih memperjuangkan hak tu akhirnya. Dia kalau kita melihat ada unsur ketuhanan, tanggungjawab kita akan lain. Sebab tanggungjawab kita tu akan ada satu basic, satu dasar yang menentukan di manakah tanggungjawab tu bermula. Jadi contohnya bila sekarang ni tanggungjawab ni dia jadi macam retorik tau. Saya tanggungjawab untuk memastikan keamanan dunia. Saya bertanggungjawab untuk memastikan benda ni berlaku. Tapi tengok gaya ataupun tindakan yang dilakukan tu tak bertepatan pun dengan retorik yang digambarkan. Jadi bila kita menyandarkan tanggungjawab pada satu unsur yang luar kepada kemanusiaan, satu unsur ilahi besar, dia akan memberikan perspektif yang lain, standard, kekal, sama. Maksudnya apabila disandarkan satu benda yang mutlak. Contoh kalau kita sandarkan kepada justifikasi akal, politik ataupun ekonomi, tak akan habis betul. Jadi dia perlu disandarkan kepada benda yang mutlak. Jadi adakah Barat dia tidak menggunakan justifikasi itu Ustaz? Tak, maknanya poin dia ada soalan tu adalah sambungan daripada persoalan yang jawapan kepada Ustaz Ismat tadi. Berarti kita kata isu dia adalah hak dan tanggungjawab ni adalah satu konsep yang kita terima. Itu kita dah settle. Betul. Cuma macam mana kita nak tahu itu adalah hak satu, macam mana kita nak tahu itulah hak yang betul? Dua. Contoh, anak kan pergi sekolah. Beg sekolah berat ni. Contohlah simple. Beg sekolah berat ni. Jadi adakah hak anak untuk dapat beg sekolah rendah yang ringan, rendah pula kan? Yang ringan, ataupun memang hak cikgu kata kena buku banyak. Macam mana nak tahu yang betul lah. Dia dua isu tu. Nak tahu siapa yang betul, nak tahu hak siapa. Hak tu wujud tak wujud. Ataupun anak-anak kau jangan bising. Berat ke ringan. Jadi dua ni, itu yang poin Ustaz Ismat tadi, dia sama je jawapan dia. Poin dia adalah macam mana menentukan kebenaran di dalam satu-satu hak dan tanggungjawab. Itu satu. Kedua, tapi poin ni kena faham dulu,
Macam nak tahu itu adalah hak atau tanggungjawab? Sebab itu yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku kat barat, tanggungjawab itu juga adalah hak. Seolah-olah contoh macam tanggungjawab pemerintah untuk memastikan kita suan baik. Tapi kalau tengok berdasarkan kerangka demokrasi yang ada pada hari ini, dia seolah-olah bukan tanggungjawab pemerintah, hak pemerintah. Sebabkan aku jadi pemerintah, aku berhak. Dari segi pengurusan alam sekitar, saya nampak antara bencana yang diakibatkan oleh bila manusia menolak Tuhan adalah penjagaan alam sekitar, tingkah laku alam sekitar ni banyak bergantung kepada aspek penguatkuasaan. Jadi maksudnya berbanding orang yang ada sedar dia sedang dipantau, dia sedang tingkah lakunya akan dinilai di dunia sebelah sana dan sebagainya, dia akan lebih berhati-hati dalam membuat tindakan. Kalau kita boleh contoh, saya suka contoh yang unik macam mana Islam telah membentuk orang Muslim tadi ni. Mereka boleh berdisiplin dengan sesuatu set tingkah laku walaupun tak ada siapa pantau. Dia tak minum walaupun dia berseorangan. Dia tak makan walaupun dia berseorangan. Dan itu adalah perbezaan besar yang mungkin disumbangkan bila Tuhan menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi tingkah laku kita. Khususnya dan ini tidak ada di dalam tamadun barat. Dan ini tak ada dalam tamadun barat sebab mereka telah memilih untuk berkrisis dengan agama lah. Video ini ditaja oleh Yayasan Ikhlas, sebuah pertubuhan yang sentiasa meringankan kesusahan di kalangan anak-anak yatim, orang kurang upaya, fakir serta meningkatkan taraf pendidikan golongan yang kurang berkemampuan. Baik, dari perbincangan tadi kita jelas bahawa terdapat salah faham terhadap tanggungjawab dan hak. Kita salah faham di sini. Mungkin ini adalah pembawaan daripada tamadun barat, mungkin, ataupun inilah tamadun modernnya. Cuma kita ada satu soalan. Sekiranya apa yang kita faham terhadap tanggungjawab dan hak ini salah, bagaimanakah kefahaman yang sebenar tentang hak dan tanggungjawab ni? Okey, sebenarnya kalau kita lihat dalam agama, terutamanya agama Islam lah yang kita bincangkan dalam bincangan kita pada malam ini, Islam dah menggariskan konsep tanggungjawab ni sebenarnya sangat detail. Setiap perbuatan manusia dalam individu ke sosial, kelompok ke negara ke, dia dah ada silibus dia dah. And then kita panggil konsep taklif. Tanggungjawab. Taklif tanggungjawab. Jadi maksudnya dia dah ada. Okey, wajibnya apa? Apa yang kena buat? Apa yang boleh buat, tinggal pun tak apa. Ada yang kena tinggal. Jadi setiap itu dah merupakan tanggungjawab kita kena buat. Dan sejak awal penciptaan manusia lagi, Allah dah berikan kita tanggungjawab. Itu kita arahan, kalau kena buat tak buat tu adalah arahan lah. Mana arahan lah. Dan kita bertanggungjawab untuk buat. Ada tanggungjawab jangan buat dan ada tanggungjawab kena buat. Contohnya kalau Ustaz Amal sebut tadi pasal penciptaan manusia, suatu perkara yang hilang daripada umat Islam adalah kefahaman mereka sebagai khalifah. Tanggungjawab, bila mereka sedar mereka bertanggungjawab sebagai khalifah, antara fungsi khalifah, salah satu daripada sebab dijadikan manusia itu sendiri, mereka kena memakmurkan. Mereka kena memakmurkan alam. Maksud memakmurkan tu apa? Mereka bukan hanya mengambil manfaat, tapi mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya, yang boleh dimanfaatkan untuk generasi seterusnya. Dan contohnya kalau kita tengok tentang bagaimana seharusnya kita menjaga kepelbagaian bayu yang ada banyak-banyak ni kan. Ya doktor, maksudnya khalifah itu sendiri adalah tanggungjawab. Dia bukannya hak. Dia tanggungjawab dan untuk dia beraksi dalam tanggungjawab tersebut, Allah bagi hak. Hak dia apa? Hak dia menggunakan sumber alam sebaik-baiknya. Tanggungjawab datang dulu lah. Tanggungjawab datang dulu. Tanggungjawab datang dulu, baru Allah bagi hak dia untuk gunakan pokok, untuk gunakan haiwan sebagai sumber makanan, sebagai buat kemah, gunakan sumber laut sebagai sumber protein dan sebagainya. Ada perbezaan ke kalau kita membincangkan pembinaan peradaban contohnya? Kita dahulukan tanggungjawab sebelum hak. Soalan tadi tu adalah tentang hak dan tanggungjawab. Ada beza tak kalau konsep Didirikan atas hak dan didirikan atas tanggungjawab. Betul. Bagi saya, dua-dua ni kan, kalau kita tengok betul-betul faham betul-betul, kan, dia adalah dua pada shilling yang sama.
Apa-apa hak yang diberikan mesti ada tanggungjawab. Apa-apa tanggungjawab mesti ada hak. Kalau tanggungjawab tu tak ada hak, apa jadi? Dia tak boleh laksanakan tanggungjawab tersebut. Kita kata, ni tanggungjawab kena jaga benda ni kan. Kena jaga. Tapi boleh ni tak? Kalau ada hak tanpa tanggungjawab? Ada hak tanpa tanggungjawab tak betul. Itulah yang kita kata over eksploitasi yang saya katakan tadi. Khalifah tu sendiri sudah menandakan tanggungjawab dan hak. Kan? Taskhir, konsep taskhir ni adalah konsep wasakhara lakum. Allah bagi kita semua benda. Allah kata, kita tahu manusia ni Allah bagi hak macam mana? Kalau kita lah, doktor bahagian alam sekitar, kalau doktor tengok, kalau kambing, dia nak buat satu ladang tu semua, binatang lain boleh halang, betul tak? Kalau lembu, binatang lain boleh halang. Kambing, gajah, binatang lain boleh halang tak? Susah kan? Kalau orang, semua binatang tak dihalang. Mana paling tinggi tu, orang juga. Kan? Orang juga yang boleh. Kalau orang nak buat, apa binatang boleh halang? Kan? Mana hak tu Allah bagi tu, betul tak Allah bagi hak? Betul. Tetapi Allah bagi hak tu, bila datangnya hak tu, maka dia kena sedar, hak ni sebenarnya, aku dapat hak ni, sebenarnya dah ada tanggungjawab awal lagi. Saya terfikir, kalau dengan kefahaman hak dan tanggungjawab ini adalah satu shilling yang dua belah muka tu, kita aplikasi kepada SDG contohnya. Kan? Dalam sistem yang sedia ada. Kan? Adakah akan berbeza, Ustaz? Adakah dia akan berbeza hasilnya ataupun dia memang tak boleh? Okey, macam ni. Sebelum tu saya nak bagi analogi dulu. Kalau kita nak masuk kerja atau kita dapat interview kerja, kita akan dapat job description dulu kan. Okey, kau kena buat sekian. Sebagai jawatan ni, apa tugas-tugas dia? Pembantu pengarah ke apa, tugas. Dan kita pun bekerja sebulan tu. Tanggungjawab kita untuk bekerja. Kan? Kita buat berdasarkan job description yang telah diberikan. Kemudian hujung bulan, hak kita untuk mendapat gaji. Hak kita dapat cuti sebagai seorang pekerja yang berdedikasi. Tapi tanggungjawab datang dulu. Dah ada job description dan kita melaksanakan berdasarkan job description yang diberikan. Jadi sama dia macam manusia. Manusia dah ada description job dia apa kat dunia ni. Dan kalau kita buat satu, tanda ibadah, imarah, memakmurkan dunia. Khalifah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dapatlah hak ni syurga. Dapatlah, dan dalam masa yang sama ketika melaksanakan hak itu, tanggungjawab itu dapatlah juga dia Memanfaatkan sumber alam. Kalau konteks SDG, jika kita ada meletak, kita faham job description kita apa sebagai seorang manusia, tanggungjawab sebagai seorang manusia itu kita boleh buatkan betul, maka tak perlu SDG pun kita akan memastikan dunia ini aman dan makmur. Sebenarnya. Yang menariknya, kalau kita tengok sejarah Islam, saya ada satu baca tesis yang diterbitkan dalam bahasa Arab, tapi saya baca yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Berkenaan dengan tingkah laku Saidina Umar tentang menjaga kebersihan. Ini satu benda yang menarik. Bagaimanakah fik Saidina Umar dalam menguruskan ekonomi, tapi ada bab yang menceritakan bagaimana Saidina Umar menguruskan kebersihan, menguatkuasakan undang-undang kebersihan dalam keadaan kerosakan belum berlaku. Kisah tu adalah Dia taklah rosak. belum rosak, dia dah lakukan sesuatu. Kisah tu adalah apabila Saidina Umar pergi melawat Abu Sufyan. Dia dapati rumah Abu Sufyan tu tak kemas, halaman dia tak kemas dan sebagainya. Dan sebagai khalifah dia prihatin terhadap keadaan tu. Dia kata kenalah bersihkan. Dan Abu Sufyan pada itu beralasan bahawa dia perlukan pembantu untuk membersihkan. Sehingga berlalu masa dan didapati pada lawatan kali kedua dia buat dia buat inspection, pemeriksaan, dia dapati perkara tersebut kekal seperti mana dia datang dulu. Dan dia buat penguatkuasaan dalam teks itu disebutkan dia ambil tongkat dia nak ketuk Abu Sufyan, menunjukkan keprihatinan dia terhadap kebersihan itu sebelum kebersihan itu menjejaskan orang banyak. Berbanding SDG tadi yang berlaku akibat nak baiki kerosakan alam yang dah mitigasi. yang dah berlaku. Itu indahnya Islam, saya kira. Abu Sufyan tu kotor kat dia je, tak kotor orang lain lagi. Yang ni dah satu dunia Dan kotor ni melata. baru Dan kesilapan mereka sendiri. Maksudnya? Maksudnya SDG itu berlaku disebabkan eksploitasi yang dilakukan secara haloba oleh mereka yang membuat SDG ni sendiri. Dia ada satu naratif baru yang SDG ni orang bincang, dia terpaksa dibuat supaya boleh terus eksploitasi. Itu satu naratif yang dibincangkan lah. Sebab terbukti bila contoh yang tanda tangan tentang carbon print.
Carbon print tu, jadi syarikat yang paling banyak tanda tangan lah apa semua tu. Carbon footprint. Carbon footprint, ya betul. Paling tepat carbon footprint. Jadi yang paling tu, contoh macam syarikat-syarikat teknologi yang besar. Konon-konon dia nak kurangkan carbon footprint, tapi mereka lah provider kepada sistem-sistem untuk yang oil kan, yang semua yang paling banyak nak Mereka buat. lah menyumbang pada Mereka karbon lah, tu. mereka lah penyumbang kepada karbon secara indirectly atau directly kan. Kalau poin Ustaz Suhail ni, satu benda yang tak dapat dinafikan lah. Kalau kita tengok negara manakah paling banyak menyumbang kepada pembebasan karbon dioksida, adalah negara maju. Dengan populasi dia yang besar, penggunaan kereta yang sangat banyak, penggunaan mesin yang sangat banyak yang menghasilkan karbon dioksida. Sekarang dalam kefahaman baru terhadap tanggungjawab dan hak ni, adakah kita akan menghasilkan seperti istilah yang dulu kita pernah dengar, Islamic SDG pernah dengar? Dulu pernah satu masa kerajaan cuba mengusulkan Islamic SDG ataupun SDGI, saya nombor satu. Adakah dia akan menjadi tempelan kepada apa sistem dan juga polisi sedia ada, ataupun kita perlu mengubah segala polisi dan juga sistem untuk kita implement konsep tanggungjawab dan hak yang baru ini? Bagi saya SDG itu secara umum tidaklah kita kata salah dan Salah semua. semuanya. Kita mengakui ada inisiatif yang dibuat di SDG itu bagus dan kita Bagus patut dan implement dan perlu. Ya betul. Dan kita tak kata benda itu perlu ditolak 100%. Itu yang diberikan oleh soal tadi. Cuma kita merasakan kerangka dibina itu ada sedikit masalah. Kan? Kenapa sekarang? Kenapa tak sebelum ini? Kenapa sekarang? Dan kenapa juga yang ini sahaja? Dan sebagainya. Jadi kita persoalkan, maksudnya kita perlu perbaiki. Kita perlu nama baik. Dan yang paling penting kerangka atau falsafah di sebalik penubuhan itu yang perlu betul dahulu. Kefahaman itu. Jadi kalau kefahaman dia betul, kita dalam kerangka sebagai manusia yang ada job description untuk memakmurkan dunia ini berdasarkan kepada yang telah diberitahu dan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, apa benda, apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang harus, baru kita boleh buat. Satu perkara menarik yang saya rasa saya kena lontarkan, kalau tak nanti saya tak boleh tidur malam ni, iaitu apakah pandangan masyarakat Islam terhadap penjagaan alam sekitar. Yang ini saya rasa ada dualism. Kalaulah tadi, saya sebut tadi di awal tadi, puasa telah mendidik orang Islam untuk buat satu set tingkah laku, buat satu set tingkah laku yang mana Allah memerhatikan tindakan tersebut. Dia tak makan, tak minum dan sebagainya. Tapi malangnya dalam alam sekitar dia belum sampai ke situ. Walaupun Allah kata dilarang menebang pokok sesuka hati tanpa tujuan, membunuh burung sesuka hati tanpa tujuan salah, tapi kita tak dapat nafikan tingkah laku kita mencemarkan alam sekitar itu adalah sebahagian perkara yang juga dilarang. Tuhan yang sama juga memantau kita. Jadi itu macam contoh kalau jadi saya rasa puncanya adalah penghayatan. Penghayatan itu tidak berlaku. Kenapa penghayatan itu tidak berlaku? Sebab kita perlu kepada pengukuhan kesedaran di peringkat awal. Bila kita dah mendarah daging, contohnya kita latih anak-anak kita berpuasa umur berapa? Mungkin belum sekolah pun kita dah latih. Dia nilai kepentingan dia berpuasa tu adalah suatu perintah Tuhan yang dia perlu patuh. Berbanding sebenarnya menjaga alam sekitar itu juga adalah perintah Tuhan, tapi sebab belum ada penekanan, jadi mereka tak rasa ia adalah sebahagian perkara yang perlu dilakukan. Keluasan tanggungjawab tu, tanggungjawab solat tu, tanggungjawab lain pun ada berat juga. Saya tertarik dengan tanggungjawab ni. Kita tadi bincang panjang lebar tentang alam sekitar. Mungkin kita boleh senggol sedikit tentang isu sosial yang mungkin kita terlepas pandang bahawa sekarang terlampau ramai pihak yang mengatakan ini hak mereka. LGBTQ, apa lagi, hak sampai sekarang ada pedophile. Apakah pandangan kita untuk mengekang isu ini? Adakah dengan konsep tanggungjawab dan hak yang terbaru ini kita boleh mengekang gerakan-gerakan seperti ini? Satunya sebenarnya hak itu sendiri mereka tu perlu dibincangkan juga lah. Maksudnya adakah betul itu hak mereka? Sebagai contoh kata jantina ni bukan ditentukan dengan alat kelamin, tapi ditentukan dengan kehendak mereka. Kita pun betul ke itu jantina yang dimaksudkan? Jadi kita boleh persoalkan sebenarnya di situ hak yang dimaksudkan tu betul ke hak? Satu. Dan yang kedua sebenarnya bila kita zoom out kita melihat manusia itu dengan tanggungjawab. Jadi kita akan nampak bahawa sebenarnya manusia ini lahir dengan tanggungjawab. Contoh,
kita boleh kata hak murid, hak pelajar, hak guru. Tapi tanggungjawab guru apa? Tanggungjawab murid apa? Belajar. Mendapat grade yang bagus sebagai contoh. Baik, baik. Kalau kita boleh simpulkan secara tuntas, apakah konsep yang kita cuba bawa mengenai hak dan tanggungjawab ini? Kalau saya secara tuntas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Asfahani, manusia ada 3 tanggungjawab. 1, ibadah. 2, imarah, memakmurkan muka bumi. Dan 3, khilafah, mentadbir dunia, mewakili Tuhan. Ini 3 ni dia melangkupi semua, manusia, alam dan juga semua benda. Jadi Ustaz Amar dah jawab dia dah. Tak apa semua. Kalau doktor satu patah perkataan mungkin. Jadi kita perlu imbangkan di antara hak dan tanggungjawab ni supaya kita dapat berfungsi sebagai khalifah dengan baik. Baik. Kalau doktor tadi dia ambil khilafah, saya sebenarnya ambil khilafah. Kata doktor ambil imarah kan. Curi 2 kali. Ambil 2 kali kan. Khilafah ni saya syarah sikit lah. Tanggungjawab khilafah ni mana besar mana. Kalau kita kata lahir seorang budak kan. Kita kata antara kamu bertanggungjawab terhadap diri kamu. Boleh jadi kita kata itu orang paling bertanggungjawab. Tapi khalifah ni maknanya dia ni bertanggungjawab terhadap dunia secara keseluruhan, manusia secara keseluruhan. Itu satu konsep keluasan tanggungjawab yang ramai tak bincang. Contoh, sebab tu dalam Islam kita dapat gaji. Gaji tu hak siapa? Hak bekerja ke? Hak yang bekerja ke apa? Allah kata hak untuk orang yang lisail, orang yang minta dan mahrum. Ada hak orang lain sekali. Ada hak orang lain sekali dalam gaji kita. Baik. Jadi tanggungjawab kita dia lebih besar bila kita faham tanggungjawab, hak automatik akan faham. Tapi kalau kita faham hak dulu sebelum tanggungjawab kita akan pincang. Baik, insya-Allah perbincangan yang sangat menarik malam ini. Terima kasih tuan-tuan kerana hadir ke Meja Fikir. Insya-Allah kita akan bertemu di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.